Ampung atas perkongsian yang sangat menarik khususnya berkenaan program imunisasi yang dilaksanakan di bahagian Sri Aman. Dan sekarang ini penonton, kita akan berbicara berkenaan bangkit fasa pandemik. Bagaimana survival usahawan muda khususnya dalam mereka meneliti dan juga bersama-sama berjuang untuk membangkitkan semula perniagaan mereka. Pada hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Ashraf Muhammad Aswadi yang merupakan seorang usahawan muda dan juga usahawan digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, topik hari ini sangat penting dan Ashraf sendiri mewakili usahawan muda di luar sana dan kita sudah maklumlah tempoh pandemik ini agak panjang kan. Dan daripada tahun 2020 sampai sekarang 2022 cabarannya itu ada perniagaan yang jatuh, ada yang bangun semula. Namun apa yang penting pada ketika ini adalah bagaimana untuk mereka bangkit daripada kegagalan, daripada jatuh mereka itu. Bagaimana Ashraf melihat keadaan ini sebagai satu perkara yang boleh kita membangkitkan semangat usahawan-usahawan muda di luar sana. Okey, terima kasih Munawar. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, kalau biasanya lah kalau kita sebagai usahawan ni biasanya yang bekerja sendiri ataupun yang berniaga, kalau pada tahun 2020 semuanya masih rancak berniaga sampailah pada bulan Mac COVID melanda dekat Malaysia ni, seluruh dunia, bukan saya je terkesan, semua pemain-pemain industri lain terkesan. So macam mana yang survival kita orang adalah berdasarkan krisis kesihatan COVID ni. Dia bukan melandakan ekonomi saja tapi kesihatan. So ramailah termasuk kami pun yang sebagai pemain industri IT terkejut dengan situasi COVID ni sebab first time Munawar. Jadi so kita tak biasa hadapi benda ni dan tak tahu apa tindakan seterusnya nak kena buat. So apa yang kita boleh buat pada tahun 2020 tu masa mula-mula di PKP diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri. So apa yang kita buat adalah kita tunggu dan lihat apa yang SOP yang dilancarkan kerajaan dan kita cuba bertahan menggunakan cash reserve, simpanan syarikat lah macam tu. Okey, mungkin untuk permulaannya sukar untuk kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, tapi sekarang ini setelah 2 tahun ini mungkin kita lebih mudah beradaptasi sekarang ini dan juga lebih bersiap sedia dengan perancangan perniagaan yang lebih jelas. Bersama-sama kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang masih wujud lagi dalam keadaan komuniti kita pada ketika ini, dan juga bagaimana melihat trend perniagaan pada masa kini berbanding dengan sebelum pandemik COVID-19. Bagaimana Ashraf sendiri melihat COVID-19 ini membawa satu hikmah ataupun mempercepatkan lagi pendigitalan dalam perniagaan? Okey, kalau sebelum COVID ni, so kita biasa dengan bersemuka dan bila dah startnya PKP, perintah berkurung dengan SOP yang ketat, tak boleh jarak 1 meter semua. So segala kita orang punya perniagaan dah berubah 100. Kadang-kadang kita dah biasa ni kadang-kadang customer boleh datang, sekarang customer dah tak boleh bersemuka. So apa yang kita buat adalah dalam tempoh masa perintah berkurung tu, ramai saya rasa yang founder ke pemilik perniagaan ke, dia orang cuba fikir apa yang boleh ditukar konsep perniagaan tu. Macam kita cuba buat daripada konsep pick up dan delivery ataupun ambil dan hantar ke rumah pelanggan, supaya setengah pelanggan mungkin dia lebih memilih untuk duduk di rumah supaya takut nak keluar kan. So dia nak keluar takut menawar, so dia cuba duduk rumah dan dia cuba ambil servis apa yang dia perlukan. Kalau dia ada kat rumah tu, macam kita orang baik pulih komputer, so dia akan telefon ataupun dia WhatsApp, kita akan datang ambil pick up ikut SOP yang fasa pemulihan tu lah. Fasa pemulihan tu. Okey, peralihan perniagaan ke arah pendigitalan ini ia merupakan satu perkara yang sangat baik lah untuk bidang-bidang perniagaan, khususnya dalam kita memperkasakan perniagaan kita dalam situasi semasa kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Mungkin ada juga isu berkaitan rintangan dan juga cabaran dalam kalangan pemain-pemain industri, khususnya usahawan muda ini. Mungkin kita nak dengar sikitlah daripada Ashraf, apa antara cabaran-cabaran utamanya dalam hal ini? Okey, cabaran dia kalau tak lain bukan adalah kos operasi syarikat lah, kos operasi perniagaan tersebut. Bila je dilancarkan perintah PKP perintah kawalan pergerakan, so apa yang bermain dalam fikiran bisnes ataupun business owner ataupun pemilik perniagaan adalah apa yang jadi pada nasib staff ataupun tim diorang. Sebenarnya ada yang staff mereka adalah aset juga pada syarikat diorang. Ada yang bagus. So first adalah diorang fikir ada kebajikan diorang, gaji diorang dan sebagainya. Yang kedua adalah
daripada segi aset premis syarikat ataupun perniagaan tu. So kita duk fikir sewa, gaji dan sebagainya. So rintangan tu masa mula-mula tu sakit kepala sebenarnya fikir. Tapi bila kerajaan umum ada insentif dan sebagainya ditawarkan, so kita teliti balik dan kita cuba berjimat dan berhematlah dalam untuk bertahan survivor tu untuk dalam tempoh 4 bulan ke 6 bulan juga tu. So kita cuba atur dan berhematlah rasanya untuk bagi make sure bisnes tak tutup ataupun make sure dia masih berjalan dan boleh bertahan. Itu pada peringkat awalnya lah, bagaimana melihat situasi semasa dan juga beberapa sekatan pada peringkat awal itu menyebabkan kesukaran dan juga cabaran yang wujud dalam perniagaan. Jadi sekarang ini alhamdulillah perkembangan ekonomi kita semakin bertambah baik. Negara kita pun sudah beralih kepada fasa keempat Pelan Pemulihan Negara. Betul. Jadi bagaimana melihat ruang daripada situasi semasa sekarang ini untuk mengembangkan lagi perniagaan khususnya dalam situasi digitalisasi dan juga pandemik COVID-19 yang masih ada lagi. Okey. Untuk macam kami generasi yang barulah, untuk yang orang kata generasi X, Y, sekarang Z semua, apa yang kita cuba rebutkan adalah kita guna medium pemasaran online ataupun pemasaran secara digital. Okey. So kalau dahulunya semuanya kena melalui surat khabar dan sebagainya. So sekarang ni banyak medium media sosial dan sebagainya, yang maksudnya alat tools tu sebagai medium meledakkan pemasaran dia. So dari segi sekarang ni banyaklah daripada segi media sosialnya, Facebook, IG, Twitter dan sebagainya. So banyak yang boleh menghebahkan dia orang punya servis. Macam kami sendiri pun kami akan menggunakan teknologi lah yang ada, sebab ramai yang orang lebih gemar tengok telefon, YouTube dan semua dan sebagainya. Sekarang ni semua main digital dah, tak main dah. Ada juga yang gunakan tradisional, tapi sekarang bagi saya ramai merebut teknologi yang sedia ada untuk mempromosikan dia orang punya servis. Macam kami sendiri pun mempromosikan servis kami melalui semuanya dalam alam maya lah. Daripada segi websitenya, Facebooknya dan sebagainya. Betul, itu kita lihat kuasa digitalisasi ini, khususnya peranan media sosial ya, Ashraf. Ya, betul. Sangat memainkan peranan dan juga capaian cukup luas dalam kita menarik perhatian pelanggan-pelanggan di luar sana. Dan kita sedia maklum juga sepanjang kita berdepan dengan pandemik ini, kerajaan sangat komited untuk memberikan inisiatif-inisiatif khususnya kepada para usahawan kita PMKS di luar sana, bukan saja untuk mereka bertahan tapi untuk mereka bangkit semula, survival ini. Betul. Jadi bagaimana Ashraf sendiri sebagai salah seorang pemain industri melihat inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan ini dalam memberikan nafas baharu kepada perniagaan? Ya, Munawar, kalau saya tengok sendiri apa yang kerajaan bagi insentif sebenarnya sangat bagus sebenarnya. Kalau kita lihat di negara jiran sebenarnya seperti Indonesia dan Singapura, Malaysia dulu lancarkan insentif-insentif bantuan untuk pemain-pemain industri ataupun usahawan. Salah satunya adalah PSU, program subsidi upah, ataupun moratorium. First kali adalah moratorium. Moratorium sebenarnya sebab mula-mula lancarkan PKP, bukan setakat saya saja, tapi semua orang peniaga ataupun usahawan, dia akan tergamam ni. Dia tergamam. Dia apa yang kena buat ni? Apa yang macam orang kata tidur tak lena, mandi tak basah. dia macam tak tahu nak buat apa. Dia fikir sejenak, adakah kena adakah apa jadi, adakah bisnes aku akan tutup dan sebagainya. So bila Perdana Menteri ataupun kerajaan lancarkan insentif tu sendiri, program subsidi upah, moratorium, sebenarnya sedikit sebanyak bantu untuk peniaga seperti kami ataupun peniaga di luar sana untuk bertahan dulu 4 bulan dan 6 bulan, untuk diorang berfikir apa pula langkah ataupun step seterusnya. Sementara kita gunakan simpanan kecemasan syarikat ataupun perniagaan untuk bertahan, dan kita cuba fikir ambil peluang insentif-insentif kerajaan yang bagi saya sangat membantulah, macam program subsidi upah daripada Perkeso sendiri. So sangat membantu sebenarnya. Staff kita boleh maintain lagi, tim kita boleh maintain lagi dengan program subsidi upah tu, dan moratorium pula boleh bantu kita supaya owner ataupun tuan punya tanah premis yang kita sewa tu bagi kita nafas untuk kita bertahan dulu, daripada kita membayar sewa dulu, untuk kita bertahan dulu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi di sebalik cabaran pandemik COVID-19 ini juga kita lihat ramai dalam kalangan anak-anak muda kita ini yang sudah pun beralih kepada bidang perniagaan dan melancarkan sendiri perniagaan mereka secara
secara dalam talian. Itu antara manfaat utama perniagaan secara dalam talian inilah yang membuka peluang dan ruang kepada semua orang di luar sana, khususnya kepada anak muda. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih lagi sekarang mungkin tidak tahu ataupun tidak mahu beralih kepada platform digital ini. Jadi mungkin ada sedikit nasihat ataupun saranan daripada Ashraf sendiri untuk mereka beralih kepada digitalisasi. Bagaimana ianya memberi impak sebenarnya yang cukup besar kepada perniagaan? Okey, macam seperti saya lah. Sebenarnya untuk perniagaan ni adalah menyelesaikan masalah orang. So sekiranya ada masalah, itu adalah peluang untuk bagi seorang usahawan tersebut. So dengan masalah yang sekarang ni yang dihadapi oleh semua orang, bukan sekadar saya saja, tapi kalau kita lihat kadar pengangguran pun agak tinggi sebenarnya. So walaupun kita dah habis belajar, tapi peluang untuk mendapat peluang pekerjaan untuk ekonomi baru bangkit, baru restart, baru bermula balik. So daripada situ mungkin daripada masalah yang diorang hadapi, diorang akan cuba cari peluang dan ruang untuk gunakan teknologi seperti media sosial, Facebook dan sebagainya untuk diorang mempromosi apa yang kepakaran diorang ataupun servis yang diorang boleh tawarkan untuk selesaikan masalah orang kat luar sana. So bagi saya, sekiranya diorang boleh selesaikan masalah, seterusnya diorang boleh dapat tambah nilai untuk diri diorang sendiri. So masalah kat luar tu kalau dia dapat selesaikan, insya-Allah dia akan dapat tambah nilai untuk diri dia juga pada masa sama. Mungkin daripada minat hobi dia dan sebagainya untuk mengajar, dan dia boleh buat dan sebagainya. Sekarang ni tuition pun dah boleh buat online dan sebagainya. Betul. Kalau dulu tak fikir tuition online, sekarang dah boleh tuition online. So bagi saya pemindahan secara digitalisasi itu sangat, saya rasa sekarang ni sangat relevan lah. Sangat relevan. Kalau dulu orang sangat asal tuition online, tapi sekarang tuition online bagi saya biasa. Orang dan lebih gemar untuk pilih secara maya. Betul. Sekarang ni banyak sebenarnya industri-industri yang sudah pun beralih dalam talian. Kita lihat dan impaknya cukup besar lah, khususnya dalam kita mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kan. Itu antara manfaat yang cukup besar lah. Okey Ashraf, sebagai seorang usahawan muda sekarang ini, mungkin kita nak dengar kata-kata semangat daripada Ashraf sendiri untuk kita sampaikan kepada usahawan muda di luar sana yang masih lagi pada ketika ini yang sedang berjuang untuk membangunkan perniagaan mereka. Silakan Ashraf. Okey, apa yang saya cuba fikirkan adalah sekarang ni adalah walaupun pandemik masih lagi berlangsung, so apa yang pemilik ataupun pengusaha ataupun usahawan kat luar sana yang boleh buat adalah diorang patut berfikir, dan sepatutnya dalam tempoh 2 tahun 2020 sampai 2021 untuk tempoh yang diorang berehat dan berfikir apakah tindakan pada tahun ni 2022 diorang patut execute apa yang diorang fikir pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. Kalau diorang masih bertahan, apakah tindakan untuk diorang bertindak? Sekiranya diorang berehat dah lama dah. So sekarang ni waktu diorang berfikir dan execute apa yang idea diorang yang keluar pada tahun lepas dan sebagainya. Macam saya sekarang dah boleh bergerak, dan inilah masa untuk usahawan cuba naikkan balik diorang punya perniagaan dan bangkit balik. Kalau dah turun tangga, naik balik tangga sebenarnya. InsyaAllah. Tapi kena start balik daripada bawah. Kalau dah tunggu turun 2 anak tangga, so kena naik balik 1, 2, 3 anak tangga balik, insyaAllah. Jatuh bangun itu biasa. Satu perkara biasa dalam perniagaan. Apa yang penting ialah bila kita jatuh, kita bangkit semula. Itu kata-kata semangat daripada usahawan muda kita, usahawan digital kita. Cukup bersemangat, insyaAllah. Kita harapkan ia memberi inspirasi kepada anda semua, khususnya usahawan muda di luar sana, untuk terus bangkit dalam mendepani fasa pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Muhammad Ashraf Muhammad Aswadi, usahawan digital kita. Terima kasih Ashraf. Terima kasih Munawar. Baik penonton, sekarang ini